Okey, kita sambung nah, sorry. Okey, kita tengok dekat situ, apabila bahagian atas mempunyai tekanan yang rendah, maksudnya tak ada tekanan yang tolak dia ke bawah. Okey, tak ada tekanan atmosfera yang menolak kapal terbang tu ke bawah. Tetapi kita tengok pula tekanan di bawah sayap tu pula tinggi. Bila tinggi, tekanan tu lah yang menolak kapal terbang tu naik ke atas. Menolak sayap tu naik ke atas. Itu sebabnya sayap kapal terbang tu akan membantu kapal terbang tu terangkat. Sebab apa? Tekanan rendah lawan tekanan tinggi, jadi tekanan tinggi akan menang dan tekanan tinggi itulah yang akan tolak sayap tu naik ke atas. Macam itulah cara kapal terbang. Jadi kat sini bila kapal terbang tu disebabkan tekanan udara tu tinggi, akan berlakulah daya angkat. Daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang terhasil apabila bentuk dia aerofoil dan sudut serang. Sebenarnya sudut serong dia tu yang sesuai untuk menyebabkan dia boleh terus terbang ke atas. Okey. Kalau kamu nak tengok selain daripada kapal terbang, kita tengok juga kereta F1 juga berbentuk seperti aerofoil. Okey. Seterusnya kita tengok pula penunu Bunsen. Penunu Bunsen. Okey, penunu Bunsen, kalau kita buka dia punya aliran udara dekat ujung kat tepi kat tepi untuk mendapatkan api berwarna biru, maksudnya kita memaksa udara daripada luar masuk ke dalam. Macam mana udara daripada luar masuk ke dalam? Apabila kita buka gas daripada balang gas tu akan naik ke atas. Bila dia naik ke atas, hal laju dia akan menjadi tinggi. Bila hal laju dia menjadi tinggi, udara luar tekanan akan menjadi rendah, betul tak? Bila tekanan menjadi rendah, udara dari luar, oksigen dari luar tu akan disedut masuk. Jadi oksigen akan dapat dengan banyak dan menyebabkan pembakaran adalah sempurna. Jadi api dia akan berwarna biru. Jadi penunu Bunsen tu bila kita buka je palang dia, tekanan dia akan jadi lebih rendah. Jadi hal laju disebabkan oleh hal laju gas yang tinggi, jadi udara akan masuk ke dalam dengan banyak dan boleh digunakan untuk pembakaran sempurna. Seterusnya kita tengok pula helikopter. Okey, helikopter fungsi dia tak sama dengan kapal terbang. Helikopter fungsinya dia diterbangkan oleh putaran bilah di atas helikopter tu. Jadi kalau kita tengok sini, aliran udara berhalaju tinggi dan tekanan rendah di bahagian atas. Maksudnya bila bilah kapal terbang tu berputar, dia akan menghasilkan hal laju yang tinggi. Bila hal laju dia tinggi, tekanan udara di bahagian atas sayap kapal terbang tu adalah rendah. Jadi apabila di bahagian atas dia punya tekanan dia jadi rendah, bahagian sebelah bawah pula tekanan dia akan menjadi tinggi. Bila tekanan udara di bahagian bawah sayap kapal terbang tu, helikopter tu tinggi, dia akan menyebabkan tekanan udara dia pun menjadi tinggi. Okey, hal laju rendah, tekanan dia jadi tinggi. Jadi bila tekanan dia jadi tinggi, akan adalah pula daya angkat. Jadi daya tu lah yang mengangkat helikopter tu ke atas. Sebab apa? Sebab bahagian atas dia udara berhalaju tinggi dengan tekanan udara rendah, manakala di bahagian bawah sayap pula dia punya hal laju adalah rendah dan tekanan udara dia adalah tinggi, dan menyebabkan helikopter tu boleh terbang, terapung. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh daya angkat. Kerana tekanan di bawah adalah lebih tinggi daripada tekanan di atas. Okey, drone. Kamu sukalah drone ni. Okey, drone pula aliran udara berhalaju tinggi dan tekanan udara rendah. Di bahagian mana? Di bahagian atas. Drone kita tengok pun sama macam helikopter. Fungsi dia pun sama dengan helikopter juga. Jadi di bahagian atas kipas akan berputar. Kalau awak tengok dia punya bilah pun bukan dia bilah dia lurus, bilah dia haircut sikit.
Okey, sebab apa? Sebab dia nak meningkatkan hal laju. Jadi bila sayap drone tu berputar, hal laju dia akan menjadi tinggi, jadi tekanan udara dia akan menjadi rendah. Bila di bahagian atas tekanan dia, udara dia rendah, di bahagian bawah tekanan udara dia akan jadi lebih tinggi. Sebab apa lebih tinggi? Sebab hal laju udara adalah rendah. Bila tekanan udara lebih tinggi di bahagian bawah, akan terhasillah daya angkat. Daya angkat inilah yang menyebabkan drone tu boleh terapung ke udara. Itu cara dia untuk terbang. Seterusnya kita tengok prinsip bernoulli dalam kehidupan harian. Okey, ni satu hal. Tahun depan insya-Allah kamu dapat mengaji kod dapat dekat KL. Inilah tempat yang kamu akan selalu pergi. Okey, di landasan stesen kereta api. Tapi kat Kedah pun ada kot kan. Okey, so kita tengok macam mana dia punya prinsipnya. Okey, bila train tu lalu, dia akan mempunyai hal laju yang tinggi. Bila hal laju dia tinggi, tekanan dia akan menjadi rendah. Bila tekanan menjadi rendah, di bahagian depan kamu, tekanan kamu adalah rendah. Jadi, di belakang kamu, tekanan dia akan jadi tinggi. Okey, dia boleh menyebabkan kamu tertolak pergi ke kereta api. Dan sebab itulah dia ada garis keselamatan di tepi landasan kereta api. Kalau kamu tak ikut dia punya arahan, tak ikut dan tak berdiri di belakang garisan keselamatan ni, badan kamu boleh tertolak pergi ke kereta api. Sama juga macam contohnya kamu bawa motor di tepi lori yang besar. Kamu akan rasa tertarik kan? Itu juga adalah disebabkan prinsip Bernoulli. Di mana apabila hal laju tinggi, tekanan akan menjadi rendah dan kamu akan tertolak ke lori. Itulah sebab dia. Okey, so sampai sini sajalah tamat. Habislah kita punya tajuk. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.